Assalamualaikum, saya Nofatina Nadia binti Zawawi dan memegang kad matrik 292665. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan bagi SDG. SDG atau disebut juga sebagai Matlamat Pembangunan Mampan merupakan satu matlamat global. Matlamat Pembangunan Mampan atau SDG ini telah ditetapkan dan diperkenalkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu dalam Perhimpunan Agung pada tahun 2015. Terdapat 17 jenis matlamat pembangunan mampan ini. Matlamat pembangunan mampan ini yang diperkenalkan adalah bagi memastikan masa depan rakyat dalam sesebuah negara dan sebagai rangka tindakan utama bagi membentuk polisi masa depan rakyat yang stabil. SDG ini juga merupakan kerjasama pembangunan secara global dan rancangan pembangunan 15 tahun yang akan datang dengan tema mengubah dunia ketiga. Agenda 2030 untuk pembangunan mampan. Selain itu, pembangunan mampan ini dapat ditarik sebagai pembangunan yang membolehkan generasi semasa memenuhi keperluan mereka tanpa perlu mengkompromi kemampuan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. Tujuan SDG ini adalah untuk meningkatkan mutu hidup yang lebih baik untuk kedua-dua generasi sekarang maupun yang akan datang. Malahan, pembangunan mampan terbahagi kepada beberapa indikator utama. Antaranya termasuklah kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi yang pesat, keadaan sosial yang berkualiti dan sebagainya. Dalam penulisan ini, penyelidik akan menghuraikan dengan lebih terperinci tentang 3 komponen perbezaan untuk menyelesaikan matlamat tersebut. Yang pertama ialah isu, punca, cadangan. Hal ini bertepatan dengan konsep pembangunan mampan yang bukan sahaja berfokus terhadap pembangunan dari sudut fizikal, malah pembangunan berbentuk tidak fizikal juga wajar dikaji. Matlamat ini merupakan matlamat pendekatan yang perlu dicapai bagi mengelakkan keciciran dalam kalangan rakyat. Assalamualaikum, nama saya Nurhaiza binti Atma Ali, memegang nombor matrik 292754. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan latar belakang Matlamat Pembangunan Negara Mampan 10 dan Matlamat Pembangunan Negara Mampan 17. Matlamat Pembangunan Negara Mampan 10 adalah Reduce Inequality ataupun mengurangkan ketidaksamaan. Matlamat ini memperoleh 10 sasaran yang harus dikecapi sebelum menjelang 2030. Kemajuan ke arah sasaran adalah petunjuk yang akan diukur. Matlamat SDG 10 adalah untuk menghapuskan ketidaksamaan di dalam dan di luar negara. SDG 10 mempunyai 7 matlamat awal yang ditetapkan sebagai matlamat prestasi. Antaranya termasuklah mengecilkan ketidaksamaan pendapatan, mengelakkan kemasukan sosial, ekonomi, politik dan politik sejagat, menekankan peluang yang sama dan menghapuskan diskriminasi, melaksanakan dasar fizikal dan sosial, mengukuhkan peraturan global institusi kewangan, mengukuhkan perwakilan negara membangun dalam institusi kewangan, memberi layanan luar biasa dan berbeza kepada negara membangun, dan akhir sekali dasar migrasi yang bertanggungjawab dan dilaksanakan dengan baik. Selain itu, SDG 10 juga mempunyai sasaran berkaitan dengan cara pencapaian. Untuk mencapai matlamat ini, ianya memerlukan layanan khas dan diskriminasi negara membangun, peningkatan bantuan pembangunan dan pelaburan di negara kurang maju dan high cost transaksi menghantar pekerja asing. Selain itu, Matlamat Pembangunan Negara Mampan yang 17 adalah perkongsian untuk matlamat. SDG 17 ini mempunyai 19 sasaran dan 24 petunjuk yang harus dikecapi. Matlamat tersebut telah dibahagikan kepada 5 bahagian, iaitu kewangan, pembinaan, kapasiti, perdagangan, teknologi dan isu sistematik. Antara sasaran yang dikemukakan oleh SDG 17 termasuklah
menjalankan sumber kewangan untuk negara membangun, mendukung negara membangun dalam mengecapi kemampanan hutang, perkongsian kefahaman dan kerjasama bagi akses kepada sains, teknologi dan inovasi, mengiklankan teknologi mampan kepada negara membangun, meningkatkan kapasiti sains, teknologi dan inovasi bagi negara kurang membangun dan lain-lain yang telah ditetapkan oleh SDG 17. Agenda SDG 17 ini merupakan masa yang amat baik untuk menghitung kembali dan menambah baik hubungan diplomatik, pentadbiran dan kerjasama secara meluas untuk semua masyarakat antarabangsa untuk kebaikan manusia sejagat. Semua perkara yang dilakukan bersama-sama penting pastinya akan membuahkan hasil yang bernilai. Oleh itu, jelaslah bahawa matlamat pembangunan Mapan 17 ini amat memerlukan kerjasama dari semua pihak agar ianya dapat dilaksanakan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Damia binti Abdul Latif, nombor metrik 292399. Hari ini saya akan bentangkan berkaitan SDG 10 iaitu mengurangkan ketidaksamaan. Isu yang saya ambil dari SDG 10 ialah berkaitan diskriminasi jantina dalam pekerjaan. Diskriminasi berasaskan jantina ialah layanan tidak sama rata terhadap lelaki dan perempuan yang boleh memberi kesan penting dalam kehidupan peribadi seseorang. Seperti yang kita ketahui, diskriminasi jantina kebanyakan berlaku di tempat kerja disebabkan terdapat jurang bilangan antara pekerja lelaki dan pekerja perempuan di tempat kerja. Pekerja perempuan sering diketepikan dalam sektor pekerjaan. Sebagai contoh dari sektor politik, pendidikan, industri dan pertanian. Kebanyakan majikan lebih gemar mengambil tenaga kerja lelaki berbanding tenaga kerja perempuan kerana mereka beranggapan tenaga kerja lelaki lebih bermutu berbanding tenaga kerja perempuan. Walaupun tenaga kerja perempuan ada di sektor pekerjaan, namun mereka sering diskriminasikan dari segi upah dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui, terdapat pelbagai punca berlakunya diskriminasi jantina dalam pekerjaan. Antaranya ialah faktor fizikal dan kebolehan pekerja. Kebanyakan keutamaan diberikan kepada pekerja lelaki untuk jawatan bergaji tinggi dalam organisasi sebagai contoh jurutera, arkitek dan lain-lain. Perkara ini dikatakan sedemikian kerana majikan beranggapan pekerja lelaki lebih berkemahiran kerana pengalaman kerja mereka sebelum ini. Selain itu, lelaki mampu mendapat pekerjaan bergaji tinggi kerana susut tubuhnya yang tegap dan tahan lasak dalam melakukan pelbagai pekerjaan. Perkara ini dikatakan sedemikian kerana pekerjaan sebegini amat memerlukan banyak kekuatan fizikal. Bagi wanita yang bekerja, mereka lebih cenderung memilih pekerjaan dalam industri perkhidmatan atau sektor pejabat yang selesa dan sesuai dengan ciri kewanitaan. Oleh itu, terdapat pelbagai cadangan untuk mengatasi masalah ini. Antaranya, pihak kerajaan perlu mewujudkan akta anti-diskriminasi di tempat kerja. Melalui kewujudan akta anti-diskriminasi ini, golongan yang kurang bernasib baik dalam pekerjaan, terutamanya golongan kaum wanita, dapat menempatkan diri mereka untuk menceburi sebarang pekerjaan yang berada di pasaran. Tambahan pula, dengan wujudnya akta anti-diskriminasi ini, pekerja wanita hak yang sama rata dengan pekerja lelaki dari segi gaji dan upah bulanan pekerja dan sebagainya dalam pelbagai sektor pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila binti Zahari. Nombor metrik saya 292446. Dari SDG 10 iaitu mengurangkan ketidaksamaan ini terdapat banyak isu yang melibatkan ekonomi dan sosial. Salah satu isu yang dapat kita kaitkan ialah jurang pendapatan yang sering dijadikan isu terkini dan sentiasa mencari jalan penyelesaian untuk mengatasinya. Lagi-lagi ekonomi sekarang yang tidak stabil. Jurang pendapatan ini semakin meningkat yang jelasnya akan menjejaskan kehidupan masyarakat. Sememangnya, jika kita membincangkan mengenai pendapatan seseorang, maka ia berhubung kait dengan kos sara hidupnya. Kos sara hidup orang kaya dengan orang miskin sangatlah berbeza. Jabatan Perangkat Malaysia berperanan dalam menjalankan kajian terhadap bilangan atau peratusan pendapatan rakyat di Malaysia. Mereka telah mewujudkan pengelasan golongan jumlah pendapatan mengikut isi rumah iaitu B40, M40 dan T20.
Dengan pengelasan ini, kita dapat mengenal pasti golongan yang mampu dan kurang mampu. Bagi pendapatan orang kaya, sememangnya mampu dalam menjalani kos hari hidupnya berbanding orang miskin. Lagikan pula harga barang sekarang semakin meningkat yang membuatkan golongan miskin perlu lebih bekerja keras dalam mencari sumber pendapatan demi menjalani hidupnya dan keluarganya. Setelah menjelaskan isu mengenai jurang pendapatan, semestinya mempunyai punca mengapa ia terjadi dalam kalangan masyarakat sekarang serta ekonomi negara yang tidak stabil. Salah satu puncanya ialah wujud satu penyakit yang telah menimpa negara, iaitu penyakit coronavirus pada 2 tahun yang lalu. Penyakit coronavirus ini adalah satu virus yang besar dan berbahaya yang akan menyebabkan jangkitan pada saluran pernafasan. Ratusan kematian masyarakat ketika itu tinggi, terutamanya golongan yang warga emas dan individu yang mudah dijangkiti penyakit. Ramai masyarakat juga yang telah kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan akibat perintah berkurung dan kawalan pergerakan ketika itu. Ekonomi juga ketika itu mengalami penurunan nilai ringgit Malaysia dan keluaran dalam negara kasar, iaitu KDNK, juga turut menurun. Tambahan pula, sektor utama seperti pelancongan, hiburan dan sebagainya juga merosot. Oleh itu, sesebuah organisasi terpaksa mengurangkan pekerja dan skop pekerjaan agar dapat menjaga penjarakan sosial bagi mencegah jangkitan penyakit pada ketika itu. Hanya pekerja tertentu sahaja yang dapat bekerja ketika itu untuk meneruskan perniagaan agar membaik pulihkan ekonomi yang semakin merosot. Beruntung lagi kepada golongan kaya atau pemegang saham kerana mendapat keuntungan dari perniagaannya berbanding kaki tangan biasa yang hanya menerima bonus tetapi kadar pendapatan tetap juga sama tanpa ada peningkatan jika syarikat memperolehi keuntungan. Disebabkan itu, masyarakat menghadapi masalah sehari hidup dan suka mencari sumber pendapatan, lagi-lagi golongan yang mempunyai rumah atau tanggungan yang ramai. Setiap masalah mesti ada jalan penyelesaian agar tidak berlaku berterusan yang akan memberi impak yang buruk kepada negara. Cadangan dan kaedah penyelesaian yang telah dilakukan sekarang salah satunya ialah kerajaan telah membantu masyarakat yang kurang kemampuan dengan memberi wang tunai melalui program Bantuan Rakyat Satu Malaysia iaitu BRIM. Kaedah ini telah membantu perbelanjaan isi rumah mereka agar dapat meneruskan kehidupannya. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan adanya pemberian BRIM ini, pihak kerajaan dapat meringankan beban keluarga yang mempunyai pendapatan 40% terendah iaitu golongan B40, iaitu pihak kerajaan perlulah mengambil inisiatif dalam membendung masalah ini agar lebih peka dengan harga barangan di pasaran seperti beras, gula, barang basah dan sebagainya. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh membuat menu rahmah untuk golongan yang tidak mampu membeli makanan kerana selepas pandemik berlakunya ketidakstabilan pendapatan rakyat. Kaedah lain yang telah kerajaan laksanakan ialah melakukan pemberian zakat kepada golongan yang memerlukan. Zakat adalah pembayaran dan kutipan yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat Muslim ketika bulan puasa. Dengan kutipan zakat ini dapat membantu golongan yang kurang mampu dari segi pendidikan, sari hidup dan sebagainya agar dapat digunakan dengan bermanfaat. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nek Malina binti Nik Fauzi, memegang nombor matrik 293475. Baiklah, saya akan membentangkan berkenaan dengan isu dan masalah yang dihadapi dalam SDG 17. Yang pertama ialah isu kewangan dan pembayaran hutang. Krisis hutang ini menjadi masalah ekonomi kepada negara yang sedang membangun. Hutang kerajaan di seluruh dunia merekodkan paras yang amat tinggi dalam sejarah, iaitu hampir 100% kepada keluaran dalam negeri kasar KDNK dunia, dan pada tahun 2021 dan 2022 akibat daripada pandemik COVID-19. Isu masalah kewangan dan pembayaran hutang juga menjadi penghalang kepada matlamat pembangunan mampan, iaitu kerjasama demi matlamat. Bagi mencapai matlamat pembangunan mampan yang ke-17, haruslah memerlukan sumber daya kewangan yang mencukupi bagi menyokong pelaksanaan program-program pembangunan yang berpanjangan. Namun, sesebuah negara yang mempunyai daya pengeluaran yang kurang dan ekonomi yang lembab sudah pasti mempunyai pelbagai rintangan bagi kos yang harus diperuntukkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Seterusnya, punca berlakunya masalah kewangan dan pembayaran hutang dalam SDG 17. Yang pertama ialah kurang pendapatan dalam negara. Hal ini demikian kerana pertumbuhan ekonomi yang lembab menyebabkan kurangnya pendapatan aliran masuk dalam negara. Masalah ini juga ekoran daripada masalah penularan COVID-19 yang telah merudumkan kegiatan ekonomi di seluruh dunia. Oleh itu, negara-negara yang sedang membangun ini terpaksa mengambil pinjaman daripada negara luar untuk memenuhi keperluan asas dan pembangunan dalam sesebuah negara.
Selain itu, pendapatan per kapita dalam kalangan rakyat di sesebuah negara yang membangun juga mempengaruhi pendapatan dalam negara. Apabila rakyat memiliki pendapatan per kapita yang rendah, sudah pasti nilai ekonomi negara akan terus merosot sehingga bertambahnya jumlah kemiskinan yang berlaku dalam sesebuah negara yang sedang membangun. Cadangan bagi mengatasi masalah kewangan dan pembayaran hutang ini iaitu dengan meningkatkan pendapatan negara. Kerajaan boleh mengambil beberapa langkah yang efektif bagi meningkatkan pendapatan negara. Negara-negara yang sedang membangun boleh memperkenalkan penggunaan teknologi moden dalam kegiatan ekonomi. Hal ini demikian kerana akan memberi banyak faedah kepada pembangunan dan pendapatan negara. Pengaplikasian teknologi moden dalam kegiatan pertanian serta perindustrian akan menjadikan proses pengeluaran yang lebih banyak dan bermutu. Permintaan kepada keluaran ekspor juga akan mendapat sambutan dengan keluaran produk yang bermutu tinggi dan berkualiti. Oleh itu, kegiatan ekspor yang pesat sudah pasti akan meningkatkan lagi pendapatan sesebuah negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain binti Azlan, memegang kad matrik 292767. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang SDG 17 iaitu isu penggunaan teknologi yang rendah dalam sektor pembinaan. Seperti mana yang kita tahu, sektor industri pembinaan turut menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Dalam sektor pembinaan ini, terdapat perubahan penggunaan teknologi moden untuk meningkatkan kualiti dan keselamatan bangunan. Namun, terdapat beberapa isu timbul dalam bidang ini berkaitan teknologi yang digunakan, iaitu teknik yang digunakan adalah tidak benar. Dengan ini, sesuatu projek tidak dapat disiapkan dengan masa yang ditetapkan. Seterusnya, punca yang berlaku dalam penggunaan teknologi yang rendah dalam sektor pembinaan, iaitu kurang tenaga pakar. Hal ini demikian kerana di Malaysia kurang tenaga kerja berkemahiran tinggi untuk memenuhi permintaan industri. Sektor industri kini yang melibatkan teknologi kian terjejas akibat kekurangan tenaga profesional. Dengan ini, negara kita turut sukar untuk bersaing dengan negara maju yang lain. Kekurangan pendedahan tentang teknologi juga menyebabkan kurang tenaga mahir kerana banyak pemaju syarikat pembinaan masa kini memandang rendah tentang kepentingan teknologi. Cadangan untuk meningkatkan tenaga pakar dalam teknologi pembinaan pula ialah menawarkan kursus kemahiran. Kaedah penyelesaian ini akan memberi kesan yang ketara bagi meningkatkan tahap tenaga pakar dalam bidang teknologi. Sebagai contoh, di Malaysia terdapat satu pusat pengajian yang menawarkan kursus mengenai teknologi iaitu di Kolej Vokasional. Terdapat juga bidang kemahiran lain di pusat pengajian tersebut. Dengan adanya pembelajaran kemahiran teknologi yang meluas, kita dapat meningkatkan tenaga pakar yang profesional. Hal ini demikian kerana generasi muda kini lebih gemar belajar kemahiran kerana dalam pembelajaran terdapat teori dan aktiviti fizikal atau teknikal. Oleh itu, negara juga dapat melahirkan tenaga pakar yang berkemahiran teknologi serta dapat memajukan negara. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kesimpulannya, Matlamat Pembangunan Mampan ini merupakan satu inisiatif pembangunan negara secara global dan menyeluruh dalam melestarikan pembangunan dunia yang maju. SDG ini juga berpotensi dalam pelbagai bidang pembangunan termasuklah politik, ekonomi dan sosial. Matlamat SDG ini mampu menyelesaikan hampir keseluruhan isu tentang SDG 10 dan SDG 17 yang dihadapi dengan pelbagai kaedah yang dijalankan dan cadangan yang dilakukan oleh kerajaan. Masyarakat atau rakyat tidak akan tercicir dan ketinggalan daripada sebarang proses pembangunan sama ada dari segi politik, ekonomi ataupun sosial. Dan perbezaan jurang pendapatan yang sangat ketara antara golongan yang berkemampuan dan tidak berkemampuan.
Oleh itu, bagi memastikan pembangunan mampan dapat dilaksanakan ke arah mencapai 17 matlamat pembangunan mampan ini menjelang tahun 2030, pelbagai pihak haruslah memainkan peranan masing-masing dan berusaha mengembeling tenaga agar usaha ini tidak menjadi suatu perkara yang sia-sia. Itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.